Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung subtopik 9.5 iaitu penyahtinjaan. Okey, pertama kita tengok dahulu apa fungsi usus besar. Selepas penyerapan nutrien di ileum, sebelum ni kita dah tengok sebelum tajuk asimilasi adalah penyerapan kan. So selepas penyerapan nutrien di ileum selesai, di ileum di bahagian pertama usus kecil, makanan yang tidak tercerna, sel yang mati, sel epitelium, serat dan air akan memasuki usus besar dan bergerak dengan perlahan melalui tindakan peristalsis. Okey. Okey, so ini adalah usus besar, ada appendix, cecum, colon, kemudian rectum dan dubur. Okey, serat terdiri daripada selulosa dinding sel tumbuhan. Usus besar menjalankan dua fungsi utama iaitu penyerapan air dan vitamin dan juga pembentukan tinja. Maksudnya di bahagian usus besar ini berlakunya penyerapan air dan vitamin juga pembentukan tinja. Nanti kita akan tengok detail lepas ini. Sekarang kamu kena tahu dahulu fungsi usus besar ini. Dua ini adalah fungsi usus besar yang utama. Okey. Seterusnya, penyerapan air dan vitamin. Bahan yang diserap ialah air dan garam mineral, hasil sampingan metabolisme sesetengah bakteria, misalnya vitamin B, K dan asid folik. So, ini adalah penyerapan air dan vitamin. Okey, ini yang pentingnya. Ini adalah pembentukan tinja. Pertama tadi, kamu tahu dua fungsi usus besar. Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana proses pembentukan tinja sehinggalah tinja disingkirkan daripada badan kita. Okey. Setelah air diserap, ini dalam usus besar, air diserap oleh badan. Okey, kamu bayangkan semua serat-serat, semua bahan-bahan tadi yang separuh tercerna lah apa semua masuk dalam usus besar ini. Bila sampai di usus besar, air akan diserap. Okay. Setelah air diserap oleh badan. Maksudnya air akan keluarlah daripada usus besar. Air keluar dari usus besar, maksudnya dia masuk diserap oleh badan. Jadi, sisa yang tertinggal tadi berupa separa pepejal. Okay. Separa pepejal yang disebut sebagai tinja. Okay. Kalau dipenuhi dengan air tadi, dia tak akan jadi separa pepejal, betul tak? Dia akan jadi cecair lah kan sebab air banyak. Sekarang ni, setelah air diserap, maksudnya air diserap oleh badan, air keluar daripada usus besar ini, jadi yang tinggal adalah separa pepejal yang kita sebut sebagai tinja. Sebab tu tinja yang keluar adalah dalam bentuk separa pepejal. Okey. Tinja ini dia mengandungi sel-sel mati. Tinja yang kita singkirkan itu mengandungi sel-sel mati daripada lapisan dalam usus, bahan-bahan buangan seperti pigmen hempedu, bakteria, bahan toksik. Sebab tu tinja kita bahaya juga sebab dia ada bakteria. Okay. Sebab tu kena cuci bersih-bersih. Okay, dinding usus besar merembeskan mukus untuk melicinkan pergerakan tinja sehingga ke dubur. Okay, so ini sehingga ke dubur lah. Ini usus besar, kemudian rectum, tinja akan disimpan di sini, di rectum. So akan disingkirkan melalui dubur. Okey, dinding usus besar merembeskan mukus untuk melicinkan pergerakan tinja sehingga ke dubur. Tinja mengambil masa selama 12 hingga 24 jam untuk bergerak sebelum memasuki rectum. So, ini adalah rectum. Okey. Tinja akan terus dikumpulkan dalam rectum. Okey.
Tinja akan terus dikumpulkan dalam rektum sehingga tekanan dalam rektum meningkat dan menyebabkan keinginan untuk menyingkirkan tinja dari badan. So, semua tinja daripada usus besar ini dia akan bergerak selama 12 hingga 24 jam berkumpul di rektum. Okay. Bila rektum itu dah penuh, tekanan dia pun dah meningkat, akan menyebabkan seseorang itu rasa ingin menyingkirkan tinja. Rasa nak berak lah kan. So, pergilah toilet, keluarkanlah tinja tersebut dari badan. Jadi, sebenarnya otot rektum ini mengecut untuk mengeluarkan tinja dari dubur kita. Proses inilah yang disebut sebagai penyahtinjaan. Okey, penyahtinjaan. Boleh? Penyahtinjaan tu proses mengeluarkan tinja lah. Proses nak mengeluarkan tinja tu macam mana tinja tu dikeluarkan adalah disebabkan otot-otot pada rektum itu mengecut.